Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini saya nak terangkan pula berkaitan cara bijak untuk menguruskan wang kewangan kita, iaitu bebas daripada segala hutang jahat. Saya sambung daripada apa yang kawan-kawan saya telah terangkan sebelum ni. Jadi isi saya ialah macam mana kita nak elakkan bebas hutang jahat dan sebagainya. Jadi apakah itu hutang? Apakah itu perbelanjaan jahat, hutang jahat? Jadi adakah jahat itu kita dapat duit daripada orang jahat, ataupun orang jahat yang beri duit daripada kita, orang jahat yang menyuruh kita berbelanja? Adakah itu maksud hutang jahat? Tetapi sebenarnya hutang jahat itu ialah kita menggunakan wang dengan kita berbelanja dengan kad kredit ataupun hutang persendirian yang kita ambil. Jadi kenapa disebut sebagai hutang jahat ataupun perbelanjaan yang jahat? Jadi sebab perkara-perkara tersebutlah yang akan menyebabkan kita sebagai, tidak kiralah penjawat awam atau sesiapa sahaja yang mengamalkan hutang jahat ini, akan menyebabkan kita muflis ataupun menyebabkan kita terdesak sehingga kewangan kita ini tidak cukup dan sebagainya. Terpaksa kita mohon macam-macam, minta tolong. Ada yang sehingga minta tolong kawan-kawan ini dengan cara menipu, dengan kita buat scam dan sebagainya. Sebab apa? Terdesak dengan kewangan, kerana kita tidak bijak menguruskan wang. Jadi apakah itu hutang jahat? Contohnya kad kredit. Kita menggunakan kad kredit itu melebihi kita punya kemampuan kita. Kita pergi ke shopping, kita pergi ke pasar raya besar, kita nampak beg tangan, beli beg tangan. Kita nampak baju yang cantik-cantik, kita beli baju. Kita nampak macam-macam lagi, contoh kasut atau sebagainya yang mewah-mewah, orang lain beli, kita pun nak beli. Maka kita gunakan kad kredit, selat tap sehinggalah hutang kita datang. Bila nanti hutang kita dah melebihi kita punya melebihi kita punya bajet dan sebagainya. Jadi itu akan menyebabkan kita menanggung suatu hutang yang sangat besar, dan menanggung hutang itu bukanlah perkara yang baik, kerana kita menanggung hutang terhadap perkara-perkara kemahuan kita sahaja. Yang seterusnya ialah hutang atau pinjaman persendirian. Ada yang membuat pinjaman daripada bank, dan juga ada yang sanggup membuat pinjaman daripada ahlung. Tak takut ke hutang dengan ahlung ni? Nanti kalau kita tak dapat bayar, kalau ahlung ini boleh dibayar dengan nyawa kita. Tapi kalau hutang secara persendirian dengan bank sendiri pun, ia akan menyebabkan kita ni menanggung satu bebanan pada masa yang akan datang. Pada bulan hadapan kita perlu ganti. Pada masa depan lagi, kalau kita tidak bayar, kita perlu cari lagi kewangan untuk membayar hutang kita. Apa salahnya kita menguruskan kewangan kita atau bajet kita supaya kita tidak berhutang? Barulah setiap perjalanan bulanan kewangan kita itu berjalan dengan lancar. Kalau bulan ni ada simpanan banyak ni, bulan ni simpanan banyak ni, maka kita tidak akan menanggung hutang yang banyak. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang ini saya akan menerangkan salah satu cara dalam mengurus wang dengan bijak. Caranya ialah iaitu kita membuat simpanan wang. Okey. Kerana apa? Kerana apabila kita menyimpan wang, kita akan dapat banyak kebaikan. Dan saya akan kemukakan 5 kebaikan apabila kita menyimpan duit. Yang pertama ialah sebagai tabung kecemasan. Yang kedua, bebas daripada hutang. Yang ketiga, untuk membantu keluarga sama ada ibu bapa kita ataupun anak-anak. Dan yang keempat, untuk membeli barang keperluan apabila kita tidak mempunyai duit yang mencukupi. Dan yang kelima ialah digunakan apabila ekonomi tidak stabil. Jadi itulah dia 5 kebaikan untuk kita menyimpan duit. Dan kita perlu menyimpan duit hanyalah 10% daripada gaji bulanan kita. Baiklah, sekian, terima kasih. Tak sabarnya.
Tapi banyak lagi nak bayar bulan ni. Kereta, rumah, bil air, bil api, bil telefon, semua tak bayar lagi. Kalau ikutkan, phone dah ada. Tak perlu kot. Berdasarkan situasi itu tadi, kita perlulah mengutamakan keperluan berbanding kehendak diri. Hal ini bermaksud kita perlulah menjelaskan komitmen bulanan seperti kereta, rumah dan bil-bil bulanan terlebih dahulu. Kemudian barulah memasang niat untuk perbelanjaan ke arah memenuhi kehendak diri. Terdapat beberapa pelan insurans seperti insurans hayat, insurans kemalangan peribadi, insurans perjalanan, insurans sakit kronik dan sebagainya. Pelbagai pelan insurans ini boleh dijadikan sebagai salah satu simpanan pada masa akan datang. Dengan itu, insurans boleh melindungi diri dan keluarga daripada pelbagai masalah. Hai semua, hari ini saya nak ajar kamu cara untuk menguruskan wang dengan bijak. Lihat dahulu jumlah duit yang ada dalam poket anda supaya dapat berbelanja mengikut kemampuan anda. Contohnya, saya ada wang sebanyak RM100 dengan saya pada hari ini. Okey, jadi dengan wang RM100 ni, apa yang saya akan guna nanti untuk pergi beli belah. Jadi jom kita pergi beli belah barang dengan RM100 ni sahaja. Okey kawan, kita telah datang ke pusat beli belah. Macam yang saya tunjuk tadi, saya ada RM100. Jadi hari ini saya telah beli barang untuk RM100 itu. Dan hari ini kita akan tengok apa barang keperluan dia dan barang keperluan tu akan tahan untuk 2 minggu. Okey, jom kita tengok apa barang-barang dia. Okey, pertama sekali saya ada roti yang RM2. Saya ada beras iaitu RM15. Dan yang ni adalah gula. Dan yang ni adalah tim susu. Yang ni merupakan bawang putih. Yang ni adalah minyak masak. Seterusnya, yang adalah mihun yang berkilo 3 kilo. Ini adalah susu krim. Okey, yang ni pula ada Maggi iaitu yang berkos RM6. Seterusnya, mihun, kuih mi, bawang merah iaitu sebanyak RM10. Ini adalah kicap sebanyak RM2. Dan yang terakhir adalah tim susu iaitu berapa. Jadi, semua ni ada barang keperluan dalam yang saya berbelanja ikut kemampuan saya untuk RM100 sendiri. Jadi, jom kita jadi pengguna yang bijak dan pilihlah barangan yang terbaik untuk anda dan mengikut kemampuan kami. Ikut kemampuan diri, jangan apa orang ada kita pun nak. Nanti makan diri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.